Hai Ranjit, apa khabar? Khabar baik. Awak buat apa di sini? Oh, saya datang ni nak buat pinjaman untuk membeli rumah dan membayar bil kad kredit. Awak pula? Saya nak buka akaun simpanan untuk anak saya serta membayar beberapa bil. Wah, bagus tu. Simpanan untuk masa depan. Fungsi bank perdagangan. Fungsi bank perdagangan. Perhatikan carta yang terpapar. Perkhidmatan bank perdagangan boleh kita bahagikan kepada 5 jenis. Menerima deposit, memberi pinjaman, membuat dan menerima bayaran, khidmat pertukaran asing dan perkhidmatan lain. Perkhidmatan bank yang paling asas ialah menerima simpanan atau deposit. Jenis deposit yang ditawarkan ialah deposit tabungan, deposit semasa dan deposit tetap. Perkhidmatan yang menjadi sumber hasil utama kepada bank ialah memberi pinjaman. Jenis pinjaman yang ditawarkan ialah overdraft, pinjaman bercagar, pinjaman persendirian, kad kredit dan mendiskaunkan bil pertukaran. Perkhidmatan yang menjadikan kegiatan perniagaan dan lain-lain urus niaga berjalan dengan lancar ialah apabila bank berperanan sebagai ejen membuat dan menerima bayaran. Jenis bayaran yang dikendalikan ialah sistem cek, pindahan kredit, debit langsung, draft bank dan lain-lain. Perdagangan dan hubungan antarabangsa boleh berlaku apabila bank memberi khidmat menjual dan membeli pertukaran asing. Perkhidmatan lain ialah seperti menyediakan peti simpanan keselamatan, menjadi pemegang amanah dan khidmat nasihat dan perundingan. Jenis-jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu deposit tabungan, deposit semasa, dan deposit tetap. Klik jenis-jenis simpanan yang diberikan untuk penjelasan. Deposit tabungan. Pelanggan boleh membuka akaun dengan amaun minimum yang rendah. Penyimpan boleh mengeluarkan simpanan pada bila-bila masa mengikut keperluan masing-masing. Penyimpan akan mendapat faedah atas simpanan dengan kadar yang rendah. Penyimpan juga ditawarkan penggunaan kad dengan mesin juruwang otomatik atau kad ATM. Kegunaan mesin ini memudahkan pelanggan membuat pengeluaran tunai dan semakan baki pada bila-bila masa walaupun di luar waktu kerja. Penyimpan akan diberikan buku akaun sebagai dokumen penyimpanan. Deposit semasa. Pelanggan memerlukan amaun minimum yang lebih tinggi untuk membuka akaun, mungkin RM500. Ciri utama akaun jenis ini ialah kemudahan menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Penyimpan yang menepati syarat-syarat tertentu boleh mendapat kemudahan overdraft. Overdraft bermaksud mengeluarkan wang melebihi baki yang ada di dalam akaun. Penyimpan tidak akan diberi buku akaun, sebaliknya penyata bank setiap bulan sebagai dokumen rujukan. Penyimpan juga ditawarkan penggunaan kad ATM jika mereka mahu. Penyimpan tidak akan dibayar faedah atas simpanan, sebaliknya boleh dikenakan caj perkhidmatan. Deposit tetap. Penyimpan yang mempunyai wang yang tidak akan digunakan dalam tempoh tertentu akan memilih tabungan jenis ini. Jumlah simpanan minimum adalah lebih tinggi berbanding deposit tabungan. Simpanan tetap adalah dalam tempoh masa tertentu, seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 15 bulan. Kadar faedah atas simpanan tetap adalah lebih tinggi, tetapi pengeluaran wang sebelum tempoh matang tidak dibayar faedah. Deposit yang dikeluarkan sebelum tempoh matang mungkin menerima faedah yang rendah atau tidak diberikan bayaran faedah langsung.
Penyimpan tidak akan diberi buku tetapi diberi sijil simpanan tetap sebagai bukti urus niaga. Cara-cara bank perdagangan memberi pinjaman. 3 cara bank perdagangan memberi pinjaman, iaitu kemudahan overdraft. Pinjaman iaitu pinjaman bercagar, pinjaman pribadi dan kad kredit. Mendiskaunkan bil pertukaran. Klik untuk penjelasan. Kemudahan overdraft. Overdraft ialah kebenaran mengeluarkan wang lebih daripada baki di dalam akaun semasa. Merupakan sejenis pinjaman jangka pendek. Overdraft diberikan kepada pemegang akaun atau deposit semasa. Pemegang boleh mengeluarkan wang menggunakan cek atau kad juruwang ATM. Kadar faedah hanya dikira ke atas jumlah overdraft yang digunakan. Jumlah faedah yang dikenakan bergantung kepada bilangan hari wang itu digunakan. Sebagai contoh, anda mempunyai akaun semasa dengan baki terakhir RM22,000. Anda diberi kemudahan overdraft RM50,000. Jika anda mengeluarkan cek RM35,000, maka lebihan sebanyak RM13,000, iaitu RM35,000 hingga RM22,000, dikenali overdraft. Kadar faedah dikenakan ke atas RM13,000 berdasarkan bilangan hari wang itu digunakan. Pinjaman bercagar. Seseorang yang berhasrat untuk membeli harta tetap seperti rumah, kedai dan tanah boleh mendapatkan pinjaman daripada bank. Aset yang boleh dicagarkan kepada pihak bank ialah seperti geran tanah, geran rumah dan polisi insurans nyawa. Tempoh pinjaman adalah untuk jangka panjang 15 hingga 20 tahun. Peminjam dikenakan kadar faedah tahunan dan kadarnya tidak setinggi kadar faedah untuk overdraft dan kad kredit. Jumlah pinjaman dan faedah akan dibayar balik secara ansuran bulanan sepanjang tempoh pinjaman. Pinjaman pribadi. Pinjaman yang dibuat oleh individu yang layak berdasarkan penyata taksiran cukai dan penyata gaji bulanan. Jumlah pinjaman adalah kecil dan tidak memerlukan cagaran. Tetapi terdapat setengah bank yang memerlukan penjamin. Peminjam akan membuat bayaran balik secara ansuran bulanan bagi jumlah pokok dan faedah yang dikenakan. Had pinjaman akan ditentukan oleh kemampuan peminjam membuat bayaran balik. Peminjam dikenakan kadar faedah tahunan dan kadarnya tidak setinggi kadar faedah untuk overdraft dan kad kredit. Kad kredit. Bank akan membiayai terlebih dahulu dan pemegang kad akan membayar kepada pihak bank. Pemegang kad kredit boleh membuat pembayaran secara kredit tanpa membawa wang tunai. Pemegang kad kredit dikenakan bayaran tahunan. Kadar faedah akan dikenakan ke atas baki kredit yang tidak dijelaskan. Mendiskaunkan bil pertukaran. Bil pertukaran mempunyai nilai tertentu dan tarikh matangnya. Ia adalah surat janji sesebuah pihak untuk menjelaskan pembayaran pada suatu tarikh yang akan datang. Jika pemegang bil memerlukan wang segera, beliau boleh membawa bil pertukaran ini ke bank untuk menukarkannya dengan wang tunai. Pihak bank membeli bil pertukaran pada harga lebih rendah daripada nilai muka bil pertukaran tersebut. Perbezaan antara nilai muka bil dengan harga diskaun merupakan faedah yang dikenakan oleh pihak bank dan merupakan hasil pendapatan kepada pihak bank. Bank akan menunggu sehingga tarikh matang dan menuntut bayaran penuh daripada pihak asal yang mengeluarkan bil. Contoh, anda seorang pengeksport yang memiliki bil pertukaran RM50,000. Bayaran untuk bil ini hanya diterima pada 3 bulan lagi.
seandainya anda memerlukan wang lebih awal, anda boleh mendiskaunkan bil ini di bank perdagangan dengan nilai misalnya RM48,000. Selepas 3 bulan, bank akan menuntut RM50,000 daripada pihak yang mengeluarkan bil tersebut. Membuat dan menerima bayaran bagi pihak pelanggan. Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh bank perdagangan untuk membuat dan menerima bayaran bagi pihak pelanggan. Cara-cara yang digunakan adalah sistem cek, perintah sedia ada, debit langsung, pindahan kredit, kad kredit, draft bank, kad ATM, teli perbankan dan internet. Klik untuk penjelasan. Sistem cek. Pemegang akaun semasa boleh membuat bayaran kepada pihak lain dengan memberikan cek sebagai ganti wang tunai. Penulis cek sebenarnya telah memberi arahan kepada bank supaya membuat bayaran bagi pihaknya. Bank juga boleh berperanan sebagai ejen yang menerima bayaran bagi pihak pelanggan. Apabila penerima cek mengemukakan cek itu, beliau akan dibayar oleh pihak bank sama ada secara tunai atau dimasukkan ke dalam akaun penerima. Bank sebenarnya menolong pelanggan tersebut mendapatkan wangnya daripada bank lain yang mengeluarkan cek tersebut. Semua pembayaran dan penerimaan berdasarkan jumlah yang tertera dalam cek. Perintah sedia ada. Merupakan arahan yang diberikan oleh pemilik akaun simpanan kepada bank untuk melakukan pembayaran secara tetap dan berulang kepada pihak tertentu. Misalnya, membayar sewa rumah dan ansuran kereta pada tarikh yang sama setiap bulan. Nilai bayaran tersebut akan didebitkan atau ditolak daripada akaun pelanggan yang mengeluarkan arahan. Debit langsung merupakan arahan pembayaran yang diberikan oleh pemilik akaun simpanan kepada bank untuk melakukan pembayaran secara berulang, tetapi jumlah bagi setiap pembayaran adalah berbeza. Contohnya, bayaran bil elektrik, bil air dan bil telefon. Apabila pihak yang mengeluarkan bil menuntut bayaran daripada bank, akaun simpanan si pembayar akan didebitkan dengan amaun pada bil tersebut. Pindahan kredit merupakan arahan pembayaran terus dengan cara mengkreditkan ke dalam akaun penerima. Misalnya, majikan yang membayar gaji kepada pekerjanya. Pihak bank yang menerima cek dari majikan terus mengkreditkan ke dalam akaun pekerja amaun gaji bulanannya. Kad kredit dikeluarkan oleh bank perdagangan yang membolehkan pemegang kad membeli barang atau perkhidmatan secara kredit. Bank akan bertindak sebagai ejen pembayar kepada pemegang kad kredit apabila kad ini digunakan di pusat membeli belah, hotel atau lain-lain pusat perkhidmatan. Pemegang kad akan membayar semula kepada bank selepas suatu tempoh tertentu dengan bayaran minimum atau bayaran penuh mengikut kemampuan. Draft bank merupakan cek yang dikeluarkan oleh bank perdagangan apabila diminta oleh pelanggan. Dijual kepada individu atau firma dengan harga yang sama dengan nilai muka cek tersebut dan ditambah nilai yuran perkhidmatan. Contohnya, membeli kereta dan melanggan terbitan saham baru. Kad ATM, teli perbankan dan internet. Pemegang kad ATM boleh membuat pengeluaran di luar waktu pejabat. Pemegang akaun simpanan atau kad kredit boleh membuat arahan dengan panggilan telefon kepada bank. Pihak bank akan mendebitkan akaun si pemanggil dan menyalurkan bayaran ke dalam akaun penerima. Pemegang akaun simpanan juga boleh melayari laman web bank mereka melalui internet.
Mereka akan menggunakan kata laluan dan nombor keselamatan pengenalan diri masing-masing untuk menggunakan perkhidmatan ini. Pembayaran balik pinjaman pelajaran, bil perkhidmatan dan membeli tiket penerbangan boleh dibuat melalui internet. Mengurus pertukaran asing. Bank bersedia membeli dan menjual mata wang asing kepada pelanggannya. Bank akan menjual mata wang ini pada harga yang lebih tinggi dan membeli mata wang asing tersebut dengan harga yang lebih rendah. Perbezaan kedua-dua nilai tersebut adalah merupakan keuntungan kepada bank. Pelancong yang akan keluar negara dan pengimport yang akan membuat bayaran kepada pembekal di luar negara akan membeli mata wang asing. Pelanggan yang ingin membuat kiriman wang ke luar negara seperti pindahan telegraf, kiriman mail, draft bank juga perlu membuat pertukaran asing terlebih dahulu dengan pihak bank. Pelanggan tempatan yang mempunyai mata wang asing juga boleh menukar mata wang tersebut dengan wang ringgit Malaysia. Perkhidmatan-perkhidmatan lain. Perkhidmatan-perkhidmatan lain ialah kemudahan peti simpanan keselamatan, khidmat nasihat keuangan, menjadi pemegang amanah, dan cek kembara. Kemudahan peti simpanan keselamatan. Bank mempunyai peti simpanan keselamatan di bilik kebal yang dibina khas di dalam bangunannya. Peti simpanan keselamatan ini boleh disewa kepada orang ramai. Selalunya, pelanggan akan menyimpan dokumen penting seperti sijil-sijil, saham, bon, geran tanah dan barang kemas berharga. Khidmat nasihat keuangan. Menyediakan khidmat nasihat keuangan perundingan tentang perniagaan dan pelaburan. Pemegang amanah. Bertindak sebagai pemegang amanah untuk menguruskan wang atau harta bagi individu atau firma mengikut arahan pelanggannya. Misalnya, menguruskan wasiat dalam pembahagian harta apabila seseorang meninggal dunia. Cek kembara. Cek kembara dijual oleh bank perdagangan oleh pelanggan yang ingin keluar negara. Cek ini mempunyai nilai mata wang asing tertentu. Jika seseorang itu ingin melawat ke negara asing, beliau bolehlah membeli cek kembara mata wang negara tersebut. Cek tersebut boleh ditunaikan di bank di negara berkenaan apabila tiba di sana kelak.